Buletin Didik 22 Mac bersama saya Nualifah Gani. Salam hormat dan salam sejahtera. Mungkin ramai yang tidak sedar sebenarnya hari ini merupakan hari penting dalam dunia pendidikan negara. Pada tarikh Rahmat 49 tahun inilah sambutan Hari Guru diperkenalkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Perkara itu dikongsikan dalam satu hantaran di laman Facebook rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia jam 10 pagi tadi. Turut dimuat naik ialah Keratan Akhbar Lama berhubung pengumuman berkenaan. Dalam hantaran itu, KPM turut memaklumkan sambutan sama diraikan pertama kali pada 16 Mei 1972. Difahamkan tarikh berkenaan dipilih kerana pada tarikh itu, dalam 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan menerima cadangan laporan Jawatan Kuasa Pelajaran juga dikenali sebagai laporan razak sebagai dasar pelajaran negara. Selain itu, beberapa sejarah lain turut dikongsi, termasuklah kegiatan perniagaan pasar malam dimulakan di Kuala Lumpur, termasuk di Jalan Masjid India, Jalan Raja Alang, Jalan Raja Hussein dan Jalan Raja Bud pada 22 Mac 1974. Juga mengikut laman web Kementerian Pendidikan Malaysia, berlangsung tepat jam 3 petang tadi pertandingan bahas guru peringkat kebangsaan Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad. Pertandingan masih di peringkat saringan dan dibahagikan kepada beberapa sesi. Jam 3 petang tadi, pasukan yang diletakkan sebagai kerajaan diwakili Guru Sari Perlis menentang pasukan yang dikategorikan sebagai pembangkang terdiri daripada guru dari Sarawak. Setiap pasukan terdiri daripada 4 orang guru. Pada waktu sama, 2 lagi pasukan bertanding membabitkan Johor dan Perak. Sebelum itu, pada jam 1 tengah hari tadi, pasukan Labuan berdepan Sabah, manakala Pulau Pinang menguji Pahang. Jam 11 pagi, Selangor berdepan Kedah, manakala Melaka menentang Putrajaya. Pertandingan boleh diikuti di laman web yang tertera. Beralih ke paparan berikut, program Nilam di Rumah yang dilaksanakan bagi tujuan meningkatkan rasa cinta kepada budaya membaca dan sambutan diterima setakat ini agak menggalakkan. Sekolah Kebangsaan Paya Bungur Kuantan antara sekolah yang menitik beratkan program Nilam at Rumah. Menurut guru besarnya, Monalita Matnih, program Nilam di Rumah turut membantu mengisi masa lapang murid-murid dan ahli keluarga dengan aktiviti berfaedah. Jadikan membaca ni satu amalan dan banyakkan pembacaan di mana ia akan menambah ilmu dan akan meluaskan lagi pengetahuan mereka. Sebagai dorongan, ibu bapa boleh memainkan peranan dengan mewujudkan perpustakaan keluarga atau satu ruangan membaca di rumah. Anis suka buat nilam. Bagi Anis, program nilam ini dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar. Anis juga dapat mengisi masa lapang dan menggunakan masa dengan berfaedah. Kawan-kawan, jangan bertangguh. Jom kita buat nilam. Program Nilam di Rumah dilaksanakan susulan program Nilam Nafas Baharu. Melaluinya, murid masih perlu merekodkan buku yang dibaca oleh mereka di dalam buku nilam. Di kebanyakan sekolah, pembaca terbanyak akan diberi hadiah. Seperti mana kerjaya seorang guru, tugas pemandu bas atau van sekolah menghantar murid ke sekolah juga bukan mudah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Harap-harap laporan ini dapat membantu kita untuk lebih hormat dengan profesion sebagai pemandu bas sekolah. Sejak 16 tahun lalu, inilah rutin harian buat Ahmad Fauzi Murad, 53 tahun. Beliau akan mengambil dan menghantar murid-murid dari PPR Hiliran Ampang dan kawasan perumahan sekitar Kampung Pandan Ibu Negara ke sekolah masing-masing. Setiap hari bersekolah, keseluruhan seramai 80 orang murid perlu diuruskan oleh Fauzi. Dan kerana itu juga, beliau sering dibantu oleh anak-anaknya. Bagi memudahkan tugasannya, Fauzi turut memiliki sebuah van sekolah. Antara murid-murid yang dibawanya ialah pelajar dari SK Tun Hussein On, SK Maluri dan SK Puteri Pandan 1. Kita biasanya bermula pada pukul 5 pagi, kita dah bangun. Kita set up bas apa semua, kita cek bas bagi tak ada apa-apa masalah untuk kita nak buat urusan. Jadi pukul 6 pagi kita dah mula ambil budak-budak, 6.30 kita ada ambil lagi sekali. Dan juga untuk waktu macam sekarang ni 12.30 kita ambil satu budak untuk tahap 1. Budak untuk tahap 1 ni adalah daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3.
Dalam pukul 1 nanti kita ada pula daripada tahap 2, iaitu darjah 4, 5 dan 6. Rutin Fauzi, beliau akan menunggu di luar sekolah 15 minit lebih awal untuk memastikan tiada seorang pun penumpangnya tercicir. Begitupun akui bapa kepada 7 anak ini, selama mengendalikan bas sekolah, beliau juga tidak terlepas daripada insiden tertinggal murid. Kita nak pergi dekat kelas, kita tak mampu nak pergi. Sebab kita takut budak-budak yang dalam bas ni kan, dia tekan gear ke apa kan, kita takut jadi risiko kepada budak yang lebih ramai. Jadi kalau seorang dua tu memang kerap berlaku lah. Tapi selalunya kalau ibu bapa dia bagi tahu kita anak dia tak balik, kita akan datang balik ke sekolah lah. Sebab apa, kalau macam kita ada 2-3 round, kita akan pusing dulu ke sekolah di sekitar ini, kita akan balik ke tempat yang budak tu tertinggal tadi. Ujar Fauzi, tidak semua hari bekerja beliau berjalan lancar. Ada kalanya emosi beliau turut diuji dengan kerenah murid-murid yang dibawanya. Apatah lagi, dalam suasana norma baharu ini, beliau perlu memastikan murid-murid sentiasa mematuhi SOP dan penjarakan fizikal. Menjaga budak-budak yang baru belajar ni memang rumit sangat-sangat. Sebab apa, kadang-kadang kita cakap sekali tak mau dengar kan. Yang kita risau takut dia terburu-buru naik bas. Kita kena ajar awal-awal untuk bagi tahu pada parent supaya selalu mengingati anak-anak kan, supaya jaga disiplin masa-masa naik bas. Jangan berebut-rebut, jangan bertolak-tolak. Sinonim dengan norma baharu, pameran seni wanita anjuran Maybank boleh dilawati secara maya. Pameran menampilkan karya 20 artis wanita berbakat dan boleh dipertonton secara percuma. Diberi nama Nafas, ia merupakan pameran seni wanita pertama dipamerkan di ruang galeri seni maya Maybank. Menurut Ketua Pegawai Kemampanan Maybank, Syahril Azwar Jimin, pengunjung yang melawati pameran maya ini akan ditemani dengan muzik yang menenangkan serta dapat melihat 27 karya seni. Antaranya 3 dimensi, seni persembahan visual, seni video, lukisan cat air serta dakwat pigmen pada kertas foto. Pameran ini berbeza kerana pameran ini merupakan pameran maya melalui virtual galeri Balai Seni Maybank kita, yang kita menengahkan cuma pelukis artis wanita sahaja. Ada lebih kurang 20 artis wanita yang mana kita menengahkan 27 hasil karya mereka yang sungguh unik dan mempunyai perbezaan daripada segi filosofi dan daripada segi matlamat dan hala tujuan karya seni mereka sendiri itu. Mengulas lanjut, beliau berkata hanya sebilangan karya seni yang dipamerkan boleh dibeli. 20% daripada hasil jualan akan disalurkan kepada pelbagai organisasi amal. Tetapi oleh kerana pandemik COVID, kita telah menubuhkan untuk kali pertamanya sebuah virtual gallery ataupun galeri maya yang merupakan virtual gallery pertama korporat di Malaysia. Jadi kita mampu membuat pameran melalui virtual yang di mana kita boleh mendengarkan lagi karya-karya artis-artis kita di mana saja mereka berada. Kita telah mengadakan 3 pameran sebelum ini dan inilah merupakan pameran yang seterusnya yang diberi nama Nafas. Antara artis wanita yang mengambil bahagian dalam pameran ini Aisyah Mokhtar, Balkis Tajali dan Alicia Lau. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ menerusi program Sukarelawan at Zoo Negara menghantar 70 sukarelawan ke zoo itu untuk melakukan kerja-kerja khidmat sosial bagi membantu proses penyelenggaraan zoo berkenaan. Ia susulan laporan sebelum ini yang menyebut Zoo Negara berdepan krisis kewangan susulan penutupannya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Raja Amanda Raja Faisal yang meninjau usaha terbabit ada laporannya.
Seawal jam 8 pagi lagi, peserta sukarelawan dilihat sudah mula berkumpul di dataran zoo negara untuk diasingkan kepada beberapa kumpulan. Antaranya mencuci kawasan kandang dan memberi makan kepada haiwan. Kura-kura ini adalah antara yang terbesar di dunia dan mereka mempunyai nama mereka sendiri iaitu Do, Re dan Mi. Dan berat mereka adalah lebih daripada 200 kg dan saya juga difahamkan yang usia mereka sudah lebih daripada 100 tahun. Yang di-Pertua MPAJ Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, inisiatif berkenaan dilakukan untuk menyemai kesedaran terhadap melindungi haiwan, terutama spesies terancam. Pihaknya turut menyumbangkan sejumlah RM5,000 kepada zoo negara sebagai tanda mengambil kura-kura Aldabra sebagai haiwan angkat di bawah MPAJ. Dengan itu kita berharap usaha-usaha pihak zoo negara untuk meningkatkan kunjungan orang ramai ke zoo negara ini dapat ditingkatkan selepas tempoh pandemik COVID-19 ini. Dalam pada itu, Timbalan Presiden Zoo Negara Rosli Ahmad Lana berkata, pihaknya mengalu-alukan orang ramai untuk berkunjung ke sini kerana pelbagai ruang pameran baharu bakal dibuka, antaranya rimba reptilia yang mempamerkan pelbagai jenis ular. Zoo Negara juga masih lagi menawarkan diskaun 20% bagi harga tiket dewasa dan kanak-kanak. Jadi haiwan-haiwan lain seperti biasa semuanya sihat untuk dipamerkan kepada khalayak ramai. Dan saya lihat juga haiwan-haiwan macam rusa itu gembira melihat ramai pengunjung datang semula dan memberi mereka makan. Laporan Raja Amanda, Raja Faisal. English Speaking Union of Malaysia ESUM dan Taylor's College akan mengadakan pertandingan pengucapan awam 2021 untuk pelajar dalam 4 peringkat bermula 31 Mac ini. Pertandingan tahunan itu terbuka kepada pelajar berusia 16 hingga 20 tahun dan tiada bayaran kemasukan dikenakan. ESUM dalam kenyataan memaklumkan pemenang tempat pertama akan menerima hadiah wang tunai dan mewakili Malaysia ke pertandingan pengucapan awam antarabangsa ESU yang akan diadakan secara dalam talian dari United Kingdom pada 10 hingga 14 Mei. Menurut kenyataan itu, untuk pusingan awal pada 31 Mac, peserta perlu bersedia dan merakam video ucapan mereka selama 5 minit berdasarkan tema The Best Route to Change Engages All Voices dan dihantar secara dalam talian. Satu pautan akan diberikan ketika pendaftaran. Bagi peringkat separuh akhir, peserta sekali lagi perlu menghantar video ucapan 5 minit mereka bertemakan The World is Bigger and Smaller Than It's Ever Been sebelum 24 April. Kenyataan itu memaklumkan bagaimanapun peringkat akhir akan diadakan secara bersemuka di Taylor's College kampus Lakeside di Subang Jaya pada 24 April. Semua finalis akan menyampaikan ucapan mereka dengan tema yang sama seperti pusingan awal. Untuk pelajar kategori sekolah menengah, mereka akan jadi terfokus jika mereka belajar bersama kawan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, dia bersama kawan, dia bermain game. Tetapi di sekolah menengah, jika kita ada kelompok rakan-rakan yang saling sokong-menyokong antara satu sama lain dari segi belajar, ya. Maknanya kita berlumba-lumba, kita kongsi soalan, kita berkongsi jawapan dan ada perbincangan, ya, seperti satu kumpulan diskusi tetapi secara dalam talian. Ini akan memberikan kita fokus, ya. Sebab itu saya lihat ramai pelajar-pelajar yang bagus, ya, murid-murid yang bagus di peringkat sekolah menengah, mereka selalu ada kawan yang bersama mereka bila mereka belajar dalam talian, ya. Tak apa, just switch on, ya, kamera ataupun handphone, laptop, kemudian kita buka buku dan kita bincang, ya. Dan bila kita belajar sendiri pun ada kawan bersama, kita boleh tanya soalan, ya. Ini akan mengelakkan kita daripada menerawang kepada benda-benda lain. Sekumpulan kanak-kanak di Switzerland yang bercita-cita mahu menerjah ruang angkasa lepas atau lebih spesifik ke planet Marikh menjalankan ekspedisi Persis penerokaan sebenar angkasawan ke planet merah berkenaan. Mereka bukan sahaja mengenakan sut angkasa, malah turut didedahkan dengan eksperimen sebenar di lapangan yang lazimnya dilakukan oleh para pengkaji.
Aktiviti luar biasa ini dianjurkan sebuah sekolah swasta berhampiran Lausanne. Untuk permulaan, sebuah bas yang digambarkan sebagai sebuah roket membawa kesemua 16 angkasawan kecil itu ke suatu kawasan di barat Switzerland. Lokasi itu pula diandaikan seolah-olah mereka telah tiba di Marih. Di sini mereka menjalankan eksperimen sebenar termasuk menanam benih tanaman bagi mengesan potensi kehidupan. Bagi melakukan eksperimen terbabit, mereka turut dibimbing pelajar universiti EPFL iaitu salah satu universiti teknikal terbaik di Eropah. Bagi memastikan kejayaan misi berkenaan, murid perlu mengasah penguasaan matematik dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Donc on est ici pour faire les expériences qu'on a expérimentées en classe. On avait fait ça donc avec les étudiants de PFL, Swiss Space Service. Et on avait fait des mises en situation avec repas lyophilisés, la germination, les fusées, le workshop engineering. Et puis là, on remet en place ces expériences en considérant qu'on est sur la planète Mars. C'est pour ça qu'on l'appelle la mission analogue Mars. On fait comme si on était sur Mars. Quand on sort, on a le masque et la combinaison. Quand on est à l'intérieur, on peut enlever le masque. Lebih menarik, peserta turut dibekalkan dengan makanan sejuk beku sama seperti yang digunakan oleh angkasawan sebenar. Aktiviti ini mendapat kerjasama, pandangan serta perincian daripada beberapa pakar angkasa lepas termasuklah satu-satunya angkasawan negara itu, Claude Nicollier. Persediaannya pula mengambil masa 9 bulan. Donc l'idée, c'est vraiment de valider ce qu'ils ont appris dans le cadre des maths, dans le cadre du français, dans le cadre des sciences, d'aller le valider dans le cadre de cette expérience. Ça, c'est une première mission qu'on leur a confiée. Puis la deuxième mission, en fait, c'est aussi en termes d'agilité, de leur dire on va vous mettre dans un environnement que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît. On va voir comment, après ces longs mois de préparation, vous allez pouvoir régler cette mission dans les plus petits détails. Pelan asalnya ialah membenarkan kanak-kanak itu tidur di kawasan eksperimen namun terpaksa dibatalkan ekoran kekhawatiran penularan COVID-19. Biasanya oren digunakan sebagai pencuci mulut, jam atau jus. Namun di Bandar Seville, Sepanyol, buah oren dari pokok yang terdapat di kebanyakan kawasan termasuk di tepi jalan hanya dibiarkan gugur dan dibuang begitu saja. Melihat kepada keadaan itu, timbul idea dari sebuah syarikat tempatan untuk menggunakan buah oren bagi menjana kuasa elektrik. Menurut jurucakap Majlis Bandaraya Seville, David Guevara, oren dari kebanyakan pokok-pokok di sini mempunyai rasa yang pahit. Itu antara sebabnya ia jarang dimakan. Ujarnya lagi, sebahagian daripada oren di sini juga dieksport ke Britain untuk dibuat jam. Dan baki oren dari hampir 50,000 pokok di Seville dibiarkan gugur begitu sahaja. Setelah menjalankan ujian selama 2 tahun oleh sebuah syarikat utiliti tempatan, oren-oren itu kini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Buah yang diambil akan diekstrak jusnya bagi menghasilkan gas metana, manakala sisa dari kulitnya pula akan dijadikan baja. Gas metana yang terhasil akan diguna pakai bagi menjalankan generator di sebuah loji pembersihan air di Seville. Mira, es un proceso muy sencillo. El 50% de esa naranja es zumo. A través de ese zumo generamos un gas que es rico en metano que utilizamos para producir energía a través de un motor de cogeneración. Es un proceso muy sencillo, es un proceso que no requiere ningún tipo de aditivo y es un proceso ambientalmente controlado y realmente es un proceso que cierra la economía circular de un residuo urbano y que además supone que esta instalación contribuye a la mitigación del cambio climático a través de la autosuficiencia energética. Dianggarkan 1 tan oren dapat membekalkan kuasa elektrik kepada 5 buah rumah dan jika semua oren di Seville digunakan, ia dijangkakan mampu menghasilkan tenaga elektrik bagi 73,000 buah rumah. Apabila stres terkena kepada seseorang, jadi kehilangan air berlebihan akan berlaku dalam badan. Okey, akan menyebabkan dehidrasi, akan menyebabkan kejang otot dan paling teruk adalah strok haba. Okey. Bagaimana langkah nak mengelakkannya? Yang pertama, pelajar mesti minum air kosong dengan banyak. Okey, air manis tak nak. Dalam masa yang sama, pelajar mesti mengelakkan untuk berada di luar waktu di antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Elakkanlah berada pada waktu itulah cuaca yang sangat panas. Dalam pada masa itu juga jangan mengenakan pakaian yang gelap.
t-shirt yang gelap seperti color biru ataupun hitam, dan pakailah t-shirt yang dibuat daripada kapas. Okey, sebab t-shirt tersebut dapat menyerap peluh. Dua lokomotif dari Kanada dan Jerman antara tarikan utama di sebuah muzium di Karachi, Pakistan. Muzium ini juga pada asalnya sebuah stesen kereta api yang dibuka pada orang ramai pada tahun 1881 sebelum dinaik taraf 31 tahun kemudian. Setelah dijadikan muzium pada tahun 2003, pelbagai usaha dilakukan bagi menarik perhatian pengunjung. Antaranya, lokomotif dari Jerman ini yang dibuat pada tahun 1930. Manakala satu lagi buatan Kanada yang dibina pada tahun 1945. जर्मन एम्बेसडर मार्टिन कोबलर आए, उन्होंने जिस वक्त ये इंजन देखे तो वो उछलने शुरू हो गए। ओहो, ये इंजन खड़े हुए हैं, हमारे जर्मन के इंजन खड़े हुए हैं। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो आते हैं। Terdapat juga jam antik, telefon lama dan juga mesin token yang dahulunya digunakan oleh penumpang. Malah terdapat juga gerabak kereta api yang pernah digunakan oleh pengasas negara Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. पुरानी चीज़ें भी इतनी अच्छी तरह उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये हमारे सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है कि हम अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखें ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको देखें और उनसे लुत्फ अंदोज़। Pada hujung minggu, pengunjung juga berpeluang menaiki kereta api di sini bagi perjalanan ke lokasi sekitarnya. Sedikit laporan sukan, pemain persorangan lelaki negara Lee Zijia menceriakan jutaan rakyat Malaysia selepas menjulang trofi kejohanan badminton All England. Kejayaan membanggakan itu hadir setelah menumbangkan pemain nombor 2 dunia Victor Axelsen dari Denmark pada perlawanan akhir. Zijia tampak menemui rentak sejak dari awal permainan dengan lebih banyak memimpin mata mengatasi Axelsen. Set pertama berlarutan sengit sehingga mata ke-30 yang menyaksikan Zijia berkelebihan satu mata. Axelsen terus memberi tentangan kepada Zijia di set kedua dan wakil Denmark ini menang 22-20. Aksi yang diheret ke set penentuan memberi tuah kepada Zijia menutup permainan menerusi keputusan 21-9. Pemain berusia 22 tahun ini mengesahkan kejayaan bersejarah miliknya bagi perlawanan penuh 3 set selama 1 jam 14 minit. Kemenangan Zijia sekaligus menamatkan kemarau negara yang kali terakhir menjuarai kejohanan All England menerusi Datuk Lee Chong Wei pada edisi 2017. Gaya bebas luncur salji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.